Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi pengurusi majlis, YB Sak Ridwan kalau ada lah, dan semua staf daripada Pusat Khidmat DUN Buloh Gading, IMIC DUN Buloh Gading, dan kepada semua usahawan-usahawan yang menjadi peserta kepada taklimat ringkas daripada saya selaku pengerusi Tekun Nasional. Dan inisiatif ini diambil sempena PKP ni lah, untuk bagi sedikit penerangan terperinci berkait dengan insentif-insentif yang ada dalam Tekun Nasional. Jadi saya dilantik menjadi pengerusi Tekun Nasional ni selepas tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional lah, pada 29 Jun 2020 dan berakhir pada Jun 2022, selama 2 tahun. Untuk makluman, Tekun Nasional ini merupakan satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang menterinya ialah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, di mana Tekun Nasional ini hasil daripada satu resolusi Kawasan Bumi Putera yang diadakan di Pulau Pinang pada tahun 1994 dan memulakan projek perintisnya di Jeli dan Besut pada tahun 1995 dan 1997, di mana Tekun telah bertukar menjadi Yayasan Tekun pada tahun 1998, dan kemudian pada tahun 2008 Tekun tak lagi menjadi yayasan, bahkan ditukar menjadi Tekun Nasional. Jadi tujuan Tekun untuk memberi modal atau pembiayaan kepada usahawan mikro. Usahawan mikro ni maknanya usahawan yang modal berbayar kalau sekiranya syarikat itu syarikat sedian berhak. Modal berbayar tidak melebihi 300,000 setahun. Kalau jenis kontraktor, sebab kita ada satu skim untuk kontraktor yang saya akan perjelaskan selepas ni. Jadi kalau dia kontraktor, modal berbayar tidak melebihi 500,000, walaupun dia juga ada sedian berhak, tapi tak melebihi 500,000, khusus untuk kontraktor. Yang tiga, pembiayaan tidak melebihi 100,000. Jadi yang Tekun boleh bagi maksimum 100,000. Mana-mana yang nak lebih pada 100,000, dia kena buat permohonan dengan institusi keuangan lain lah. Sebagai contoh PUMB, BSN dan lain-lain. Bahkan kalau ada usahawan Tekun, yakni dia dah dapat pembiayaan daripada Tekun sebelum ni dan dia nak membesarkan lagi bisnes dia nak modal lebih pada 100,000, kita akan showkan, kita akan submit nama dia kepada PUMB, sebab kita ada MOU dengan ada kerjasama dengan PUMB lah. Jadi nama-nama yang dah berjaya ni, yang nak lebih modal, kita akan submit kepada PUMB. Jadi yang ketiga, syarat untuk jadi syarat usahawan mikro ni, pekerja dan dia sendirilah, tak melebihi 5 orang. Itu makna pembiayaan mikro. Jadi Tekun ni mengeluarkan modal tanpa cagaran. Kita tak perlu grantor, tak perlu cagar tanah dan seumpama. Jadi secara ringkas saya sebut dari segi seterusnya dalam paper ni, saya nak baca ringkas dalam paper ni. Dan kita akan terangkan secara panjang lebar, tak berpandukan kepada Peta Kerja yang ada. Untuk pejabat Tekun di Terengganu, untuk makluman, pejabat kitanya di dekat bersebelahan dengan Hotel di Rimba, Jalan Taman Semarok tu. Jalan Taman Semarok tu, sebelum Jaya tu, Senagi Stadium tu. Sebelah depan tu pejabat daerah Kuala Nerus. Sebelah belakang ni, tepi jalan ni dia ada Hotel di Rimba. Di sebelah Hotel di Rimba tu pejabat Tekun Kuala Nerus. Bawah tu pejabat Tekun Kuala Nerus. Atas tu pejabat Tekun Negeri. Supaya kita kenal tu pejabat lah. Lagi. Okey, dalam Terengganu ni dia ada 9 pejabat Tekun. 9 pejabat Tekun. Pejabat Tekun ni dia ikut kawasan parlimen.
Kalau Terengganu ada 8, tapi Terengganu ada 8 parlimen, tapi pejabat tekunnya ada 9. Sebab di Kemaman kita ada 2. Di Kemasik dan juga di Cukai. Okey. Terus saya tak nak baca panjang untuk daripada keseluruhan pejabat tekun dalam Malaysia, daripada 222 kawasan parlimen, yang ada pejabat tekunnya 165 parlimen sahaja. Cuma Terengganu je lebih 1. 8 parlimen tapi 9 pejabat tekun. Okey, pencapaian tekun, habis pengenalan secara ringkas apa itu tekun. Okey, pencapaian tekun 1998 hingga November 2020. Kita terima dana daripada Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Keuangan sebanyak 3.51 bilion. 3.51 bilion kita terima dana daripada kementerian dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk geran. Dalam bentuk geran ni maknanya kita tak perlu bayar balik pada kerajaan. Yang kedua dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ni kita kena bayar balik pada kerajaan. Sebelum PKP kita kena bayar 20 juta sebulan kepada Kementerian Keuangan. Jadi okey sini dulu. Habis sini dulu. 3.51 bilion ni 1.2 lah. 1.2 daripada 3.51 bilion ni dalam bentuk geran dan 2.3 dalam bentuk pinjaman. Jadi yang pinjaman ni 2.3 mewakili 63% daripada keseluruhan dana tekun. Jadi 63% adalah dalam bentuk pinjaman daripada kementerian, 27%, 37% adalah bentuk geran. Okey. Buka balik atas. Tadi, kat dana. Okey. Pembiayaan. Sini lama sikit Pembiayaan kita dah mengeluarkan sebanyak 6.36 bilion. Maknanya 6.36 bilion. Kita dapat dana 3.51 tapi kita belanja 6.36 bilion. Maknanya 2.85 bilion perbelanjaan kita adalah menggunakan dana dalaman kita, iaitu kutipan bayaran balik yang kita dapat daripada usahawan. Kita pusing modal tula lah. Okey, daripada 6.36 bilion kita dah keluar sebanyak 634,431 pembiayaan. Transaksi pembiayaan dan melibatkan 473,373 usahawan. Maknanya ada 160,958 usahawan yang dah dapat 2 kali daripada tekun. Sebab tu usahawan 470 lebih je tapi transaksi 634. Maknanya ada orang yang ada dapat 2 kali lah. Bayaran balik kita dapat 4.9 bilion daripada 6.36 bilion. 6.36 bilion. Dan sebelum PKP biasa kita dapat 40 hingga 50 juta sebulan bayaran balik. Tapi selepas dilaksanakan moratorium berpukal, tidak diwajibkan bayar selama 6 bulan, jadi pendapatan ataupun bayaran balik menurun. Tapi selepas habis 6 bulan, kita laksanakan moratorium bersasar. Orang yang nak moratorium, dia kena pohon. Alhamdulillah, berlaku peningkatan balik, bayaran balik setiap bulan dan kita mencapai bayaran balik tertinggi pada bulan Disember baru ni sebanyak 75 juta sebulan. Ini bayaran balik paling tinggi dalam sejarah lah. Mungkin disebabkan bila sektor ekonomi dibuka dan mungkin orang yang tak bayar 6 bulan dulu, dia bayar sekaligus bila dapat bayar bulan 12 baru ni. Okey, kita terus kepada pembiayaan yang kita keluarkan. Terengganu nombor 6, 39,190 orang yang dapat dan melibatkan transaksi sebanyak 58,619. Maknanya 19,000 orang yang dah dapat 2 kali. Yang melibatkan 517 juta 55,400 ringgit. Okey, yang paling banyak Selangor. Okey, kita terus kita akan rekah dia ni. Saya nak pergi kepada atau boleh baca sendiri ya. 54% dari 34% pembiayaan untuk usahawan umur 31 hingga 40. Yang paling banyak dapat. Dan 54% wanita
Dan yang paling banyak dapat ialah yang 50,000 ke bawah. Yang dapat 50,000 ke bawah sebanyak 99%. Next. Terus. Okey. Dan yang paling banyak sekali yang dapat 5,000 lagi-lagi. Okey, yang lagi atas lagi. Okey, tengok sikit sekejap ni. 5,000 yang dapat 5,000 atas sikit. Back. Okey, yang dapat 5,000 ke bawah sebanyak 42% daripada keseluruhan. Maknanya orang yang buat permohonan dengan tekun ni, orang yang dapat pada tekun ni hanyalah orang yang niaga kecil lah. Ya, 5,000 ke bawah 40% lah. Okey, terus kepada muka surat 20. Surat 20 ni okey, ciri-ciri produk tekun. Muka surat 20. Okey, lagi. Okey, cukup. Saiz pembiayaan. Saiz paling kecil kita bagi 1,000. Paling minimal kita bagi 1,000 dan paling maksimum 100,000. Nak lebih pada 100,000 kena minta institusi lain. Okay. Tempoh pembiayaan kena tutup tu. Apa dia bunyi? Semua masyarakat akan mula merasakan perubahan yang ada bunyi tu. Kena tutup sama orang lain. Baik, saya tak boleh bukan ada dalam baik kerana setiap orang ada kebijakan. Masih ada gangguan tu. Buka sound. Terbaik bagi saya belum tentu terbaik mengajar di Long Buka di Sarawak. Belum tentu terbaik untuk yang mengajar di Pulau Mari. Belum tentu cara terbaik mereka mengajar. Dia buka sound tu bunyi tu. Admin kena tutup ni. Tutup mute. Sebab itu KPM menetapkan 3 cara. Mesti buka sound mesti. Saya tutup. Admin tolong mute. Okay, boleh Okey, saiz pembiayaan paling minimal paling minimal tekun boleh bagi 1,000, paling maksimum 100,000. Okey, tempoh bayaran balik. Tempoh pembiayaan ni makna tempoh bayaran balik. Paling minimal 6 bulan, paling lama 10 tahun. Kalau sekiranya kita dapat 100,000, biasanya tempoh bayaran balik yang diberi oleh tekun ialah selama 10 tahun. Kalaulah kita dapat pembiayaan daripada tekun sebanyak 50,000, maka tempoh bayaran baliknya biasanya 5 tahun. 6 bulan ni hak pinjam kontraktor ni. Kontraktor buat kontraktor. Biasa kita bagi tempoh dia bayar balik dalam masa 6 bulan. Tapi dalam borang permohonan tu kita kena tulis lah berapa tahun kita boleh bayar. Kemudian tekun akan tengoklah berapa tahun pertimbangan yang akan diberikan. Okey, cuma tempoh paling lama 10 tahun. Okey, kadar keuntungan 4%. Yang ni saya akan perjelaskan. Dari segi konsep syariah yang ada dalam tekun. Di mana tekun ni kita ada dua benda lah. Dua-duanya adalah patuh syariah. Yang pertama kita bagi dalam bentuk qardul hasan. Qardul hasan makna dapat 10,000 bayar 10,000. Yang satu lagi kita panggil tawarruk. Tawarruk ni kita ambil keuntungan 4% setahun. Jadi kita tidak diberi pilihan nak qardul hasan ke nak tawarruk. Memang kalau kita tanya pilihan memang dia nak qardul hasan belaka. Ada skim yang qardul hasan, ada skim yang tawarruk. Sebagai contoh yang qardul hasan ialah yang kita panggil CBRM. CBRM ni yang kita bagi kepada orang yang terkesan COVID. Masa mula-mula PKP dulu. Kita bagi 10,000, bayar 10,000. CBRM nama dia. Jadi CBRM ni berpandukan kepada qardul hasan ataupun kita istilahkan sebagai pinjaman. Pinjaman maknanya berdapat 10,000, bayar 10,000. Tapi CBRM ni habis lah. Jadi kebanyakan skim yang ditawarkan oleh tekun adalah dalam bentuk tawarruk. Yang qardul hasan ni ada beberapa skim tertentu saja. Contohnya CBRM, Mobile Prono 2, tapi semua ni habis lah. Jadi yang kedua, maknanya yang pertama kita bagi pinjaman. Kita bagi pinjaman ni maknanya kita berasaskan kepada qardul hasan lah. Maknanya 10,000 bayar 10,000. Yang kedua tawarruk. Tawarruk ni kita ambil keuntungan. Mana ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli antara kita dengan tekun.
Bukan dalam bentuk pinjaman, tapi maknanya kita nego dengan tekun. Tekun ambil untung 4% setahun. Dan kita bayar pada tekun secara berangsur. Yang insya-Allah saya akan penjelaskan di akhir taklimat nanti. Yang keempat, simpanan. Simpanan ni maknanya setiap duit yang kita dapat, kita kena masukkan dalam tabung simpanan sebanyak 5%. 5% setahun. Tujuannya untuk tanya-tanya beruntuk lah. Sebagai contoh, tanya kita tak boleh nak bayar, kita panggil tertunggak bayaran, jadi tekun akan ambil tabung simpanan kita untuk cover. Yang keduanya untuk tanya-tanya beruntuk. Sebagai contoh, dalam 2 minggu lepas, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mengumumkan insentif kepada mangsa-mangsa banjir. Ada 4 insentif yang diberikan. Yang pertama, moratorium selama 6 bulan. Pemula bulan 1 sehingga Jun. Orang yang terkesan banjir, sebagai contoh, kedai dia rosak, barang dalam kedai rosak, projek pertanian dia rosak, kambing yang dia pera mampu, pagar rosak dan seumpamanya. Jadi dia boleh buat permohonan insentif banjir ni. Yang pertama, moratorium 6 bulan. Maknanya dikecuali ditangguhkan bayaran selama 6 bulan. Tapi dia kena buat permohonan lah. Yang kedua, dia boleh keluarkan tabung simpanan 5% ini untuk menampung, untuk meneruskan bisnes dia. Yang ketiga, dia boleh buat penjadualan semula bayaran balik dia. Yang keempat, dia boleh buat permohonan baru. Sepatutnya untuk makluman, seseorang itu dia boleh buat permohonan baru dengan tekun selepas dia bayar keseluruhan ataupun dia bayar separuh daripada jumlah yang dia dapat. Tapi oleh kerana dia termasuk dalam kategori mangsa banjir, walaupun bayarannya belum lagi mencapai separuh, dia dibenarkan untuk buat permohonan kali kedua. Okey, yang keempat, penjadualan semula, tabung simpanan, moratorium. Yang keempat, dia boleh buat permohonan baru. Penjadualan semula, buat permohonan baru, moratorium 6 bulan, keluar tabung simpanan. Okey, saluran pembiayaan, Ustaz tak payah cerita, boleh tengok je. Okey, terus syarat-syarat asas pembiayaan. Yang pertama, Bumiputera, warga negara Malaysia, berumur 18 hingga 60. Maknanya orang yang bukan Bumiputera tak layak memohon tekun. Kecuali bangsa India. Bangsa India boleh. Sebab tekun dia ada satu skim khusus untuk masyarakat India yang dikenali sebagai SPUMI nombor 2 tu. Syaratnya 100% hak milik India. Dia tak boleh partner dengan orang Cina, tak boleh. 100% hak milik India. Ni ada satu skim khusus untuk masyarakat India yang dikenali sebagai SPUMI. Di mana orang India dia tak boleh nak pohon skim lain, dia hanya boleh pohon skim SPUMI ni. Untuk tahun ni kita bagi peruntukan sebanyak 20 juta untuk masyarakat India. Okey. Jadi orang Cina tak layak memohon tekun. Sama ada Cina bukan Islam ataupun Cina mu'alaf pun tak boleh juga. Kalau nak pohon biar suami dia lah yang Bumiputera. Okey, yang ketiga, mempunyai lesen atau permit PBT atau daftar perniagaan yang sah SSM. Jadi tekun ni dia ada 3. Kalau kita nak pohon dalam jumlah yang besar, kena ada SSM. SSM kena ada SSM. Kalau dia nak pohon dalam jumlah yang kecil, 10,000 ke bawah, dia cukup dengan lesen PBT. Tetapi saya dimaklumkan nak dapat lesen PBT wajib kena ada SSM. Tak. Nak pohon SSM lebih mudah daripada PBT. Jadi kekut mana pun kena ada SSM jugalah. Yang ketiga, untuk orang yang nak pohon yang belum ada SSM pun dibenarkan pohon permohonan tekun menggunakan skim SPIN. Dia ada satu skim baru yang kita perkenalkan, iaitu skim pembiayaan informal. Skim pembiayaan informal ni kita bagi 5,000 ke bawah. Maksimum 5,000 ke bawah. Dan kita bagi kepada orang yang nak memulakan perniagaan. Orang yang baru nak start mula perniagaan, sama ada nak ada SSM ataupun tak ada SSM, dibenarkan untuk pohon SPIN ni. Tapi biasanya kita lebih tumpu kepada orang yang belum ada SSM. Dia baru nak start nego. Jadi tak perlu SSM, tak perlu
statement bank 3 bulan. Tak perlu, mana biasa kalau orang nak pohon tekun ni dia kena ada SSM. Kena ada statement bank 3 bulan, maknanya kita nak tengok keluar masuk setiap bulan tu. Baki berapa tidak diambil kira. Cumanya biasanya kita ambil pitih masuk dia. Sebagai contoh, kalau orang nak buat permohonan 10,000, kita nak sekurang-kurang setiap bulan tu ada pitih masuk sebanyak 6,000. 2,000 minggu lepas, esok ambil. Kita masuk hari 2,000, esok kita keluar balik. 3 hari akan datang kita masuk 2,000, PT sama juga. Nah, lepas tu kita tubik pula. Lepas tu masuk pula. Ada 3 kali 2,000 tu cukup 6,000. Jadi PT baki 100 riyal je dah kita masuk tubik. Tapi kita nak biar ada pergerakan keluar masuk tu selama 3 bulan. Tapi untuk sping ni tak perlu. Jelas tak perlu. Maknanya kalau ada orang tanya, dah boleh tak nak pohon tak ada SSM? Boleh lah. Boleh tapi sping jadi. Tapi spin ni kita hanya boleh bagi sebanyak 5,000 je paling maksimum. Yang kena ada semasa buat permohonan spin ni, yang pertama IC, yang kedua bukti kita nak nego. Contoh bukti kita kata bila kita buat permohonan, tekun akan kita tengok. Kalau kita kata nak buka kedai burger, mesti ada lah kios burger tu. Kalau kita nak nego nak buka kedai makan, kurang-kurangnya ada bil deposit kedai atau beli apa alat tang tu. Tekun nak tengok kat mana kedai kita nak buka. Walaupun kita belum ada SSM, belum ada lesen PBT, belum ada statement bank pun. Statement bank 3 bulan pun boleh atas spin tadi. Tapi penyata akaun tu kena ada lah, akaun bank tu. Akaun bank penyata pengesahan akaun. Biasa MPKK dia nak penyata pengesahan akaun. Sebab PT nak masuk dalam akaun. Kalau tak ada akaun macam mana kita nak masuk duit? Jadi akaun bank kena ada tapi tak perlu hantar 3 bulan statement bank keluar masuk statement bank tu tak perlu. Okey, jelas kan? Okey, nombor 4, modal berbayar tak melebihi 300,000 bagi syarikat sedia berhak kecuali produk kontrak air tidak melebihi 500,000. Jadi untuk kontraktor ni kita bagi besar sikit, 500,000 ke bawah. Okey, seterusnya nombor 5. Pembiayaan bagi satu pembiayaan bagi satu isi rumah kecuali perniagaan yang berasingan dan daftar perniagaan SSN yang berlainan serta rekod bayaran balik yang baik bagi isi rumah. Okey. So, contoh kita kata suami dah dapat pembiayaan daripada tekun. Isteri nak pohon boleh ke tak? Boleh pohon dengan 3 syarat. Yang pertama, SSN yang berbeza dengan SSN suami. Isteri kena buat SSN lain. Yang kedua, bisnes yang berbeza. Tak boleh bisnes yang sama. Maknanya kalau suami buka kedai makan, isteri kena buat kedai lain. Okay, yang ketiga, rekod bayaran yang balik yang baik bagi isi rumah. Suami tu jangan ada hutang tertunggak selama 6 bulan ke atas. Dia tekun ni bayar setiap bulan, sebulan. Tiba-tiba suami tu tertunggak 6 bulan. Itu menjejakkan permohonan isteri lah. Bukan sekadar isteri, bahkan mak, ayah dan anak. Ini dikira keluarga terdekat ni terjejak. Isteri nak buat permohonan tak boleh kerana suami ada hutang 6 bulan tertunggak. Dia kena jelaskan dulu hutang tersebut. Baru dia isteri boleh buat permohonan baru. Yang keenam, melepasi semakan kredit dan bebas daripada sebarang perundangan, sebarang proses perundangan atau muflih. Okey, yang pertama muflih tak boleh. Muflih tak layak memohon tekun. Sikrih dan sitah boleh tapi bukan sikrih dan sitah yang dikeluarkan oleh tekun. Kalau kita buat permohonan, kita ada loan dengan Maybank, dia Selcom ke biasa ke tak bayar bil tak. Tak bayar surat kereta tadi, Maybank blacklist kita. Sikrih ke sitah tak kira lah tak. Jadi kalau dia dapat sikrih dan sitah daripada institusi lain, boleh pohon tekun. Tapi kalau sikrih dan sitah ni daripada tekun sendiri, tak layak. Jelas? Sama ada yang dah muflih, biasa tekun ni bila kita kata kita nak bayar dalam masa 5 tahun. Tiba-tiba lepas 5 tahun nak habis bayar. Dah tekun hantar surat pun kita tak layan, gini-gini dah. Kaki tekun kata surat lawyer lah. Lawyer pertama tak layan, atau surat lawyer kali kedua tak layan, lawyer kali ketiga tak layan juga.
kita akan sitohkan dia. Jadi kalau dia sitoh ni kerana kita tak bayar hutang tekong, dia tak layak memohon. Tapi kalau dia sitoh ni kerana tak bayar dengan Maybank, tak bayar dengan institusi lain, masih layak memohon, kecuali jika sekiranya dia muflis. Okey, jelas rasa soalan-soalan yang ada Ustaz Ridwan atas tu terjawab dah tu. Okey, kalau dulu proses permohonan tekun mengambil masa 45 hari. 45 hari, lepas tu kita pendekkan pada 25 hari, pendekkan lagi pada 17 hari. Yang terbaru ni 5 hingga 7 hari sahaja. Yang dah dapat pembiayaan daripada tekun sebelum ni, dia buat permohonan kali kedua, kita proses ambil masa 5 hari saja. 5 hari ni kalau sekiranya dokumen yang dilampirkan bersama dengan permohonan tu lengkap lah. Kalau dokumen tak lengkap, memang kita akan pulangkan balik minta atas mula. Kalau yang baru nak buat permohonan dengan tekun, dia nega lama dah, SSN lama dah, baru nak buat permohonan dengan tekun, biasa kita akan proses dalam masa 7 hari. Jadi bukan semua tercapai, 80% KPI 5 hingga 7 hari ni tercapai. Kalau lewat boleh lewat sikit, 10 hari gitu. Okey. Dan kalau dulu dokumen untuk permohonan tekun ni mengambil masa melibatkan 17 dokumen. 7 dokumen. Sekarang ni kita hanya perlu 4 dokumen saja. Satu, IC. Yang kedua, kena ada SSM. Bagi yang bukan SPIN. Ataupun lesen PBT. Tapi nak dapat lesen PBT ni kena ada SSM. Kok mana kena ada SSM juga. Yang ketiga, kena ada Bay Utility. Yang keempat, kena ada statement bank selama 3 bulan. Makna ada keluar masuk yang aktif selama 3 bulan. Baki berapa kita tak ambil kira. Sebagaimana saya jelaskan tadi, yang pentingnya ada masuk 2020. Hari ni masuk, petang kat waktu tubik. Tak apa. Dah. Pagi biasa tak boleh gitu. Dia buat loan kereta dah. Baru buat loan kereta dah. Yang masuk pagi, petang dia buat tubik. 2 hari pula yang masuk di tutup pula. Akhir-akhir lulus loan. Itu kita nak. Biar ada keluar masuk yang aktif. Kita nak tu baki-baki bulan 100 riyal dia. Tak ada baki pun. Tapi pergerakan aktif. Dah keluar masuk. PT tular. Dia masuk tu PT tular. Boleh. Yang pentingnya biar ada keluar masuk yang aktif. Yang SPIN semua tak perlu. Hanya perlu IC dan bukti nega je. SSN tak perlu, lesen PBT tak perlu, Semen Bank 3 bulan tak perlu, Bay Utility pun tak perlu. Ni bagi orang yang nak memulakan perniagaan. Bagi orang yang dah ada perniagaan, dia tak boleh pohon SPIN ni. Kita khusus kepada orang yang nak baru memulakan perniagaan. Tapi mungkin dia beri pertimbangan juga kepada yang dah ada SSM dah. Boleh kita boleh gunding dengan pegawai tekun lah. Okey. Kalau sekiranya kita meninggal sebelum habis bayaran, nak bayar tak baki tak perlu bayar. Insurans akan cover baki tu. Insurans akan cover. Okey. Okey, terus muka surat. Okey, kita pergi kepada produk-produk tekun. Ini orang yang nak tahu. Ini kita syarat saya cerita dah tadi. Okey, kita pergi kepada produk tekun. Yang ni tak ada dalam kertas kerja, cuma ada serua je. Jadi saya baca satu persatu. Okey, yang pertama produk tekun yang kita nama dia tekun niaga. Dalam tu ada tak? Tekun niaga. Ni kena catat sikit. Tekun niaga ni terbuka kepada siapa-siapa kecuali orang India. Orang India dia kena pohon skim apa? Skim SPUMI tadi. Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India. Dia tak boleh pohon tekun niaga ni. Jadi tekun niaga ni dia boleh. Bisnes apa sekali pun boleh dengan syarat bisnes patuh syariah. Juara ketun tak boleh. Bisnes juara ketun tak boleh. Yang pertama patuh syariah. Yang kedua tak bercanggah dengan undang-undang negara. Dah. Okey. Tekun niaga. Tekun niaga ni kita boleh bagi maksimum 100,000. Dan charge keuntungan yang tekun ambil ialah 400 tahun. Dia kena bayar selepas sebulan dia dapat. Bukan bayar serema. Bayar ikut jadual kita lah. Kalau kita buat 5 tahun, kita bagilah berapa sebulan lah.
Kita punya 10,000, misalnya kata kena bayar dalam masa 3 tahun. Kita bagilah berapa sebulan. Jadi selepas dapat tadi, kena bayar ansuran pertama, selepas sebulan kita dapat. Okey. Jadi tekun niaga ni terbuka kepada apa-apa bisnes. Dia kena syaratnya kena ada SSM lah. SSM kena ada, SSM bank 3 bulan kena ada, lepas tu bay utility kena ada, IC. Okey. Jadi termasuk orang yang nak menceburi bidang pertanian. Dia boleh pohon tekun niaga ni, tapi dengan syarat ada surat surat pengesahan daripada Jabatan Pertanian menyatakan bahawa dia ni sedang buat projek tanah timun, kena ada. Kalau orang yang dalam bidang peternakan, dia nak pelihara kambing, kena ada surat pengesahan daripada veterina menyatakan dia ni terlibat dalam pelihara kambing. Jadi tekun akan kita tengok ada lagi asal bukti bahawa dia pelihara kambing tu kena ada lah. Dia dah memulakan perniagaan dia. Ada projek tanian dia, kalau pergi tak tahu mana lagi tanah. Jadi masalah biar ada dah. Benda yang kita kata kalau kita nak projek tanah timun, kita dah ada tanah gala dah ke dah. Tanah gala ataupun kita tanah dah. Lepas nak tanah baru pula, biar ada bukti bahawa kita buat projek tu. Kalau kita nak beli anjing boat, nak beli keyboard, nak beli pukak, boleh pinjam tekun niaga ni, tapi dengan syarat biar dia kena ada bukti keahlian dalam persatuan nelayan. Okey. Yang kedua, skem pembangunan usahawan siswazah. Siswazah. Ni orang yang keluar universiti. Berapa lama dia boleh pohon selagi mana nak selepas keluar universiti? Sehingga umur 40. Dia keluar universiti, umur dia tak melebihi 40. Dan ada bukti mengesahkan bahawa dia ni bukan pelajar universiti. Paling nyamuk lah. Kena ada pengesahan universiti. CJ graduate ke, CJ jazah kita ke. Bukti bahawa kita ni memang siswazah tu kena ada lah. Selain pada 4 syarat asas tadi. Kena tambahlah syarat selagi, kena buktikan bahawa dia ni seorang siswazah. Jadi skim siswazah ni dia pakat 3 orang. Dia pakat 3 orang nak buka kedai makan contoh. Baru keluar UTM. Jadi sama ada dia tu pakat ijazah ke diploma, tak ambil kira, semua orang panggil dia tu siswazah. Siswazah. Jadi 3 orang ni pakat tubuh satu syarikat, daftar SSM, masukkan 3 nama tadi. Dia pohon dengan tekun boleh bagi maksimum 50,000. 50,000. Jadi kalau seorang 50,000 tu seorang. Jadi kalau 3 orang 150,000. Boleh bukalah kedai makan. Okay, syarat-syarat lain sama sebagaimana sebelum ni lah. 4%, syarat-syarat asas tu kena pohon. Okey, yang ketiga, siswa prono. Siswa prono ni kita bagi pembiayaan kepada mahasiswa yang berada di alam kampus yang buat bisnes. Biasa bisnes online lah. Bisnes COD online lah. Dijual, dia pasal dia belajar. Yang ni kita bagi 5,000. 5,000 kena bayar dalam masa 3 tahun. Cah samalah 4%. Syarat-syarat sebagaimana yang lain. Cuma dia kena buktikan bahawa dia ni pelajar universiti. Kena ada surat pengesahan daripada universiti bahawa dia masih belajar di universiti. Okey, yang seterusnya nombor 4. Nombor 3 lah. Nombor 3, 4. Kontrak I. Kontrak I ni, kita bagi pembiayaan kepada kontraktor yang dapat projek kerajaan. Projek Bina Dewan ke. Cumanya yang boleh kita baginya maksimum 100,000. Dan kita bagi hanya 80% daripada nilai kontrak. Okey, kalau contoh kita kata projek buat dewan tu 100,000. Maka tekun hanya boleh bagi setakat 80,000 saja. 80%. 20% lagi tu dia kena minta dengan institusi lain lah. Jadi dalam masa selepas dia dapat, selepas 6 bulan dia dapat, dia kena bayar balik habis. Jadi kita 1.5%. Dia kena tunjuklah kepada pegawai tekun ni kontrak, nilai kontrak yang dia dapat. Jadi syaratnya kontrak tu kontrak kerajaan ataupun agensi kerajaan. PBT boleh. Kalau projek daripada syarikat swasta, projek daripada swasta tak boleh buat.
tak boleh yang tekun. Hanya projek kerajaan dan agensi kerajaan dia boleh. Projek balai daerah, projek jabat daerah, kementerian boleh. Okey. Nombor 5, skim pembiayaan usahawan profesional muda. Yang ni untuk orang profesional. Contoh kita kata doktor, lawyer, accountant, dia kena ada surat mengesahkan daripada badan-badan tertentu. Badan yang mengiktiraf dia tu kena ada. Surat pengiktirafan daripada badan-badan tertentu. Yang mengiktiraf dia ni seorang doktor, yang mengiktiraf dia ni seorang lawyer, yang mengiktiraf dia ni sebagai accountant. Jadi dia buat satu syarikat 3 orang ni. Sebagai contoh kita kata doktor 3 orang. Nak buka klinik swasta, dia pakat 3 orang, daftar SSM atas satu syarikat, 3 nama dia masukkan. Dia buat permohonan tekun boleh bagi maksimum 100,000 seorang. Jadi kalau 3 orang, 300,000. Dari segi syarat asas samalah. Syarat asas sama. Cuma kena ada pengiktirafan daripada badan tertentu menyatakan bahawa dia ni lawyer. Itu je. 4% samalah sebagaimana lain. Tempoh bayaran balik pada 1,000, 10 tahun. Okey. Yang seterusnya, skim untuk bekas tentera. Yang ni kita peruntukkan 20 juta untuk 2021. Di mana bekas tentera dia kena ada syarat tambahan selain pada syarat asas. Iaitu dia kena buktikan bahawa dia ni bekas tentera. Dia jadi ahli kepada persatuan bekas prajurit ke perhebat ke tak kira lah. Nah, bukti dia bekas tentera ni kena ada. Jadi kita boleh bagi maksimum 50,000 seorang. Ni dia tak kongsi ni, dia buat seorang dia individu. Jadi kalau yang profesional muda, doktor, lawyer, accountant, dia nak buat dia nak pohon tekung, tapi profession yang berbeza, tak boleh. Boleh buat permohonan dengan tekung, kena pohon tekun niaga tadi. Doktor kena buat tekun niaga, lawyer kena buat suku. Tak boleh buat satu, tak boleh guna skim profesional muda tak boleh. Sebab profesional muda ni kena daripada profession yang sama 3 orang tadi. Okey, nombor seterusnya, ASIC. ASIC ni agriculture apa dah? Agriculture covering apa lupa dah. ASIC agriculture dia saya tengok dah. Agriculture Coaching Industry Development. Agriculture Coaching Industry Development. Ni projek kerjasama tekun dengan INSCAN. INSCAN ni Institut Usahawanan Negara, salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan juga. Sebab Kementerian Pembangunan Usahawan dia banyak agensi. Tekun Nasional, INSCAN, UDA Holding, UDA tu bawah tekun juga tu. Tu syarikat bina bangunan tu. Termasuk Bank Rakyat, bawah tekun juga. Bawah Kementerian Usahawan juga. Jadi INSCAN ni salah satu institusi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, di mana kita nak buat permohonan mesti buat permohonan melalui INSCAN. Kita buat permohonan melalui tekung, melalui INSCAN. Apa dia ASIC ni? ASIC ni lah projek pertanian fertigasi. Cili dan melon. Sekarang ni cili dan melon. Jadi kita buat permohonan melalui INSCAN. INSCAN akan proses permohonan kita. Bila INSCAN lulu, INSCAN akan bagi 70% daripada nilai projek. Contoh kita kata nilai projek pertanian fertigasi kita ni, bila INSCAN kita tengok, dia tengok tanah kita, dia tengok peserta-peserta yang nak masuk, kita katalah dinilai 100,000. Maka INSCAN akan biayai sebanyak 70,000, tekun bagi 30,000. Tekun bagi 30,000. 30% dibiayai oleh tekun. Pecah 4% macam biasalah. Okey. Yang ke-7, yang ke-8, SPUMI. SPUMI Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India. Kita peruntukkan tahun ni sebanyak 20 juta. Maksimum kita boleh bagi 100,000. Syarat sebagaimana yang Ustaz sebut sebelum ni lah. Kena syarikat tadi mesti 100% milik India. Kena ada IC dan lain-lain. Syarat asas tu sama. Okey, yang seterusnya tekun
Biasanya skim untuk orang Siam, orang asli dan lain-lain. Kita peruntukkan sebanyak 5 juta. Jadi orang Siam, molek dia pohon skim ni lah. Kita bagi maksimum sama sebagaimana yang lain 100,000. Tapi peruntukan dia 5 juta. Dia tak berebut dengan orang lain lah. Dia khusus untuk orang Siam ni. Okey, nombor 10, tekun sukan. Tekun sukan ni kerjasama kita dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Di mana orang yang nak buat bisnes berkait dengan sukan. Jadi contoh kita kata nak buka kedai, jual peralatan sukan, nak buka gym. Jadi kita bagi maksimum 100,000. Okey, seterusnya kita ada teman tekun. Okey, teman tekun. Jadi yang teman tekun ni macam mana ketia lah. Mana satu grup 5 orang, kena ada SSM lah ni. Yang tak perlu SSM-nya satu je, sepindak dia. Hal lain semua kena ada SSM. Teman tekun ni kita ada 2, teman tekun 1, teman tekun 2. Cuma teman tekun 1 kita dah tutup. Dan kita pindahkan nama teman tekun 2, teman tekun 1 tadi ke teman tekun 2. Jadi sama dengan mana ketia, dia kena bentuk grup 5 orang. Dan 5 orang tu mesti daripada orang yang berdekatan, tak lebih daripada 10 km. Kalau ada jauh kita sebab setiap minggu ada perjumpaan. Masa tu pegawai tekun turun, kutip bayaran. Jadi 5 orang ni kena hadir lah. Jadi macam mana ketia juga yang ni. Cumanya yang ni 5 orang tadi dia boleh pilih sendiri siapa dia 5 orang. Datik seorang ketua. Cuma syaratnya tak boleh daripada keluarga terdekat. Dalam grup ni tak boleh. Suami, isteri, anak, mak, ayah, anak, satu grup tak boleh. Dia kena orang lain. Maksimal boleh bagi 10,000. 10,000 seorang. Cuma dalam teman tekun 1 dulu, kalau seorang tu boleh 5,000, 4 orang lain kena dapat 5,000 belaka. Dia jumlah dia sama. Tapi kita dapat tutup yang teman tekun 1. Kita buka teman tekun 2. Teman tekun 2 ni jumlah boleh berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Seorang dapat 10,000, seorang dapat 8,000. Dah berdasar pada bisnes kita lah. Jadi setiap minggu ada pertemuan. Dan dalam teman tekun 2 ni dia boleh campur lelaki dan perempuan dalam satu grup. Okey, seterusnya kita ada temanita. Temanita ni sama dengan teman tekun 2, cuma bezanya temanita ni semua kena repuan. Kena repuan belaka. Jadi kita ada satu peruntukan khusus untuk temanita ni. Jadi orang wanita disiapkan pohon temanita lah. Tak. Temanita. Yang nak masuk grup ni. Yang nak masuk. Kalau hak jenis nak banyak-banyak tu, tekun niaga tadi. Sebab temanita dengan teman tekung ni, dia paling maksimum 10,000 je. 10,000. Okey. Tu kita ada Mobile Prono. Mobile Prono ni kita ada 4 kali. Yang pertama Mobile Prono 1. Yang ni habis dah. Yang kita lancarkan selepas COVID dulu. Daripada dana prihatin yang kita dapat 200 juta daripada MUF, kita lancarkan 2 skim. Satu CBRM. CBRM ni kita bagi 10,000, bayar 10,000 tanpa cah. Ni kita panggil pinjaman. Yang kedua kita lancar Mobile Prono 1 dan Mobile Prono 2. Mobile Prono 1 ni kita bagi 2,000 kepada rider e-hailing. Ya. Grab Food, Foodpanda, Bungkusi kita bagi pada rider ni. Dia syaratnya kena berdaftar dengan e-hailing lah. Kat kita Terengganu ni tak ada mana lagi Grab Food ni tak banyak. Jadi kita bagi 2,000 dan untuk bagi mutu. Jadi scan ni habis dah lah. Lepas tu kita lancar Mobile Prono 2. Mobile Prono 2 ni kita bagi 10,000, bayar 10,000. Habis juga dah. Daripada dana prihatin. Kemudian kita lancar Mobile Prono 3. Kita bagi 10,000 kepada rider. Cuma duit ni kita cah 3.5%. Ni pun habis dah. Jadi yang terbaru ni Mobile Prono 4. Mobile Prono 4 ni kita kerjasama dengan Perkeso. Seseorang yang berdaftar dengan e-hailing, dia kena daftar dengan Perkeso pula. Dia daftar dengan Perkeso, kena bayar caroman sebanyak RM69.
kemudian ia daftar sebagai peserta Mobile Pro 4 ni. Kita bagi 10,000 dan kita charge 4% sebagaimana produk-produk lain. Yang ni dah masih berjalan ni, Mobile Pro 4 ni. Okey, yang akhir sekali kita ada Post Prono. Post Prono ni kerjasama kita dengan Pos Malaysia, iaitu pekerja-pekerja Pos Malaysia yang diberhentikan kerja kerana Pos Malaysia nak mengurangkan pekerja. Jadi kita bagi dia buat permohonan tekun, kita bagi 70,000 untuk dia beli van. Apa tujuan van ni? Untuk menghantar surat. Jadi dia ada hubungan dengan Pos Malaysia lagi lah. Pos Malaysia akan seruah surat pada dia untuk dia hantar dengan dia beri komisen, dan walaupun dia bukan jadi staf pada Pos Malaysia. Okey, habis dalam bab produk-produk tekun. Saya pergi kepada produk projek tekun. Selain pada produk tadi, kita beri pembiayaan tadi. Ini projek-projek tekun. Yang pertama, kita ada Ar-Rahnu Tekun. Pajak gadai tekun. Buka sikit. Warna kuning adik. Ini berita untuk orang Kuala Negeri ni. Ada warna kuning. Okey. Kita akan buka pada tahun 2021 dua Ar-Rahnu, iaitu di Kuching Sarawak dan di Kuala Nerus. Cuma tempat kita tengah selidik, kita tengah cari sekarang. Kemungkinan sekitar dataran Austin lah. Kita akan buka Ar-Rahnu Tekun. Okey. Yang kedua kita ada Tekun Mak. Ada dalam tu tak? Tekun Mak. Buka Tekun Mak sikit. Admin. Jadi minai sekejap. Oh, Mustaqim ni. Ni orang Pahang. Contoh orang Pahang kan tu. Lama. Okay. Kita pergi kedai Tekun Mak. Tekun Mak ni kedai sebenarnya macam kedai Okey, Tekun Mak ni kita buka kedai. Kita ada 4 setakat ni. Di TBS, di SQ Tekun. SQ Tekun ni bersebelahan dengan TBS. Bersebelahan, bangunan bersebelahan dengan TBS. Yang ketiga di Lembah Subang, yang keempat di Alor Gajah. Dan kita sedang mencari tempat-tempat lain ya yang agak strategi untuk tujuan kedai ni ialah kita boleh letak barang-barang usahawan. Sama ada barang-barang tadi daripada orang yang dapat pembiayaan daripada Tekun ataupun orang yang tak dapat pembiayaan daripada Tekun. Kalau kita ada satu produk, contoh kita kata ada orang buat krepek. Dia boleh hantar barang dia ke kedai ni. Dan Tekun ambil untung lah sikit. Ada komisen Tekun ambil lah. Sama ada orang yang kita kenali sebagai usahawan Tekun atau pembukaan usahawan Tekun. Sama ada dia tak pernah dapat pinjaman Tekun ke atau dapat boleh. Okey. Selain daripada barang-barang yang kita hantar sendirilah. Dan kita ada juga Tekun Mak dan bentuk mobile, hantar barang lori pun ada. Okey, yang seterusnya kita ada Tekun Mak sebagai Tekun Mak. Kita ada dia ada 2, satu kedai, yang kedua adalah bentuk mobile. Lori 3 tan, lori 1 tan ni sebelah Kuala Lumpur lah. Kemudian kita ada pasar raya besar. Yang ni yang Ustaz Lawak mari ni yang menyebabkan program mari terpaksa ditunda hari ni lah. Kita ada Platinum Mall. Platinum Mall ni satu pasar raya mega lah. Bersebelahan dengan Tesco Kota Baru. Dekat dengan Lembah Sirih tu kita buka Platinum Mall, di mana Platinum Mall ni dia akan sewa look pada usahawan, dan ada look lebih kurang 1,700 look, dan sekarang ni baru ada dalam 500 lebih. Dia akan ada hotel, cadangan nak bina hotel, situ ada cadangan lah. Dan satu tempat yang strategik lah, dia akan jadi one stop center selepas ni. Sebab sebelah Platinum Mall ni dia ada Tesco, dia ada Politeknik Mara,
Dia ada Lincoln College, dia ada UiTM, dan dalam perancangan nak bina hospital Sunway berhadapan dengan Platinum Mall ni. Jadi ni siapa-siapa yang nak sewa look boleh. Boleh pohon dengan Tekun. Sama ada orang Kuala Negeri ke, kawan-kawan kita di Kota Baru. Dan Tekun Mall ni dia akan jadi hak pemborongan. Kita nak beli barang borong, tak perlu lagi nak pergi ke Kenangan Mall. Kita boleh datang Platinum Mall ni. Kalau dekat Platinum Mall daripada Kuala Lumpur lah. Okey, itu antara projek-projek yang sedang dilaksanakan oleh Tekun. Dan saya rasa setakat tu untuk sesi taklimat. Kalau perlu soalan boleh mukakan. Kalau ada yang Ustaz boleh jawab on the spot, Ustaz jawab on the spot. Mana-mana yang tak boleh jawab, insya-Allah kita rujuk balik dengan pegawai Tekun dan akan saya WhatsApp jawapan kepada Ustaz Fauziah. Okey, sila. Okey, suruh balik pada pengusi Ustaz Fauzi, minta buka sound. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Zulkarnain yang telah pun memberi penjelasan kepada kita berkenaan dengan Tekun. Jadi banyak produk-produk yang telah pun dimaklum kepada kita. InsyaAllah kita rasa peniaga-peniaga kita di Dun Buluh Rading boleh ambil manfaat lah. Untuk membina perniagaan kita bagi memajukan diri kita dan masyarakat kita. Seterusnya saya rasa kita sebagaimana yang dijanjikan kita buka soalan lah kepada peserta-peserta pada malam ni. Kerana taklimat tadi sikit baru tu dia banyak nak jawab soalan-soalan yang akan diutarakan oleh peserta-peserta kita pada malam ni. Jadi kita buka lah. Dipersilakanlah. Di antaranya soalan yang telah pun ada di tangan saya ni. Yang pertamanya boleh saya baca sini. Kalau kita tadi ada beberapa soalan yang telah pun dijawab tadi dalam taklimat tadi. Antara contohnya kalau nak pinjam Tekun ni, blacklist boleh pinjam tak? Tadi dah jawab dah rasa. Boleh pinjam je. Kalau tak ada SSN, boleh untuk Spain. Untuk yang nak berniaga kan. Tapi kalau okey, kita ambil soalan ni dulu. Kalau yang dah join dengan Amanah Ikhtiar. Okey. Amanah Ikhtiar. Lepas tu dia nak pinjam pula pinjaman Tekun macam mana? Okay, saya jawab on the spot ni Ustaz Fauzi sebab takut okey. Yang pinjam dah dengan Amanah Ikhtiar, untuk makluman, orang yang nak buat pohon dengan Tekun ni dia boleh buat pohon dengan Tekun. Kalau dia dapat dari Maybank, institusi lain boleh je. Tapi tiga agensi ni. Amanah Ikhtiar, Mara, Tekun. Okey. 3 agensi ni kalau campur-campur 3 ni jangan lebih 3 daripada 1,000. Contoh kita kata dapat Mara 30, Amanah Ikhtiar dapat 50, jadi Tekun hanya boleh bagi 20 saja. Okey, yang lain tak ada masalah. Okey. Jelas Sebab duduk bawah kementerian yang sama dah. Okey. Okey, jelas tu Maksudnya 3 Mara, Amanah Ikhtiar. Sebab 3 tadi makro belaka. Okey. Boleh faham tu lah. Jelas. Kita pergi yang kepada yang seterusnya peniaga emas. Dia dah lama peniaga emas. Dah ada semua SSM, CJ daripada PBT. Jadi kata kalau dia nak pinjam Tekun, berapa banyak dia boleh mohon? Saya rasa dah 1,000 maksimum. 1,000 maksimum. Tekun niaga tadi 1,000 lah. Tapi saya juga untuk dalam bidang emas ni Ustaz YB. Sekarang ni kita peniaga emas ramai di Terengganu. Tak bawa ziding je niaga emas. Peniaga emas ramai. Tapi yang tak adanya yang pembuatan emas tu. Maksudnya buat meseng ataupun kita sebut kilang lah. Tak ada. Dan sebagaimana Ustaz sendiri pun tak maklum, emas ni dia tak usuk nilai. Kalau jadikan dia tu juga daripada projek Tekun. Sebab baru ni gini je.
dia permohonan atas individu. Lepas tu dia nak tekun akan bagi dalam bentuk cash. Tak. Sama ada dia nak buat dalam bentuk dia nak niaga jual buka kedai mah ke, nak buka kilang mah ke, nak buat benda proses mah ke atas dia lah. Dia kira bisnes tu. Dia kira dia tak mau buka kedai tapi dia nak buat tempat nak apa panggil. Nak bersih mah ke tak. Tu atas dia. Kira bisnes lah tu. Mana sepertinya ada SSN lah. Bukan pinjaman yang maksudnya boleh tak tekung cuba apa ni jadikan projek tekung. Kilang. Projek apa? Projek kilang mah. Kilang mah. Sebab ada di Wakatan tu. Oh tu kena bawa lebok dulu lah. Takat ni kita tak buat gitu. Cadangan daripada sponsor-sponsor. Nak suruh tekung buka kilang mah. Boleh lah kita cadang. Okey. Lepas tu kita buka lagi. Peserta. Assalamualaikum Ustaz Fazli. Waalaikumsalam. Wabi Ustaz. Koperasi tak boleh buat permohonan dengan tekun koperasi. Kena ahli koperasi buat permohonan individu. Okey. Ana perjelaskan sikit sedua lagi soalan yang sering timbul. Contoh kita kata orang yang dah dapat skim CBRM. CBRM ni skim yang kita lancar selepas COVID baru ni, boleh dah nak pohon skim lain. Sedangkan hutang CBRM tak habis lagi. Boleh pohon. Dengan syarat dia bayar separuh lah atau bayar habis. Kemudian dia nak, kalau orang CBRM dia nak pohon TBRS. Dia ada dua skim masa COVID, CBRM dengan TBRS. Orang yang dah ada CBRM, dia tak boleh buat permohonan TBRS. Dia salah satu je. Orang yang dah dapat SPIN, kemudian dia nak habis bayar, nak minta SPIN pula tak boleh tau. Sebab SPIN ni dikhususkan kepada orang yang baru nak start niaga. Sebab biasa orang SPIN ni, orang dapat SPIN ni, kita akhirnya kita minta dia buka SSN juga. Mula-mula tu je kita ada SSN. Tapi bila dia nak buat permohonan kali kedua, dia kena ada SSN dah. Okey. Kalau kita ada tanah, kita kata. Tak. Kita tanah nak pohon spring, tiba-tiba kita nak projek pera lembu lah. Tiba-tiba tanah tu tanah mok. Boleh tak nak pohon spring? Boleh. Sebab kita kira jumlah tu kecil lah. 5,000 ke bawah. Tapi kalau nak pinjam lebih pada 5,000, kena ada surat kebenaran daripada mok mengatakan diberi guna pada kita. Okey, jelas? Jelas. Okey. Okey, kita buka lagi. Tadi ada soalan daripada siapa tadi? Ada perancangan tak nak buka tekun mak di Terengganu? Memang ada perancangan. Kita sedang mengkaji tempat-tempat macam di Kuala Terengganu, di Kerteh, tempat-tempat yang kita kata berdaya saing, ada potensi maju, kita akan cuba buka. Sebagaimana Ar-Rahnu ni pun selepas kita buat kajian, okey, kita rasa benar sabar kita buka Ar-Rahnu di Kuala Nerus, tempat yang maju. Setiu tak awak nak buka? Kau takut tutup. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya bawa soalan ni dari grup lah. Saya ambil dalam grup. Okey, soalan pertama. Sebelum ni saya dah buat pinjaman tekun. Lepas tu stop meniaga dan ada lagi hutang tekun. Soalan saya, boleh tak saya buat pinjaman lagi dengan tekun kerana saya dah start balik berniaga dan saya nak bayar balik hutang tekun hak sebelum ni? Jangan hutang dulu tertunggak lebih pada 6 bulan. Baik. Mana bayar sebulan tu jangan tertunggak lebih pada 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan, dia menghalang untuk permohonan kali kedua. Jadi kita kena bayar, sebagai Ustaz sebut tadi, boleh buat permohonan kedua dengan syarat kita bayar separuh. Bayar separuh daripada yang dulu ataupun bayar penuh. Tak tertunggak lah, jangan tertunggak yang dulu. Salah Ustaz, boleh tak nak buat pinjaman untuk beli tanah sebagai tapak perniagaan? Contohnya beli, kalau beli tanah untuk perniagaan, kita akan beri dalam bentuk cash. Lepas tu nak beli tanah, nak beli apa tu, atas kita lah. Cuma syaratnya tanah tu biar untuk bisnes lah. Jangan tanah untuk rumah kediaman pula. Ya.
Samalah kita nak yang bolehnya untuk buat kedai. Tak boleh buat pinjaman untuk buat rumah. Okey, buka itu dalam grup tu apa itu dia tu? Apa tengok. Ada lagi Ustaz? Lagi. Soalan kedua. Boleh tak saya buat permohonan pinjaman tekun bawah 15,000 untuk bina satu ruang perniagaan di tanah sendiri atau sambung sedikit dari rumah sendiri? Asal kedai beres je. Kalau nak tambah tepi rumah tu kedai boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Biar nama bisnes. Jangan pinjam untuk besar rumah tak boleh. Tapi buat nak rumah untuk nega boleh lah. Syaratnya kena nega. Untuk bisnes. Mana tekun akan siasat lah. Kau tekun, bila kita buat permohonan dia akan kita tengok. Betul kita nak buat kedai. Okey. Okay, baik. Kita kata kita nak repair bangunan homestay kita. Kita kata homestay lah. Homestay ni nega. Jadi kita perlu pinjaman tekun sebab kita nak renovate homestay. Boleh. Tapi kalau pinjaman nak perbaiki rumah tak boleh. Tapi atas dasar homestay dia boleh. Jadi itu berdasarkan kepada siasatan tekun. Tekun kaki siasat. Kita nak renovate rumah ni betul tak kita rumah tu nak homestay. Kalau rumah sekarang untuk duduk tak boleh. Untuk buat homestay boleh. Dia kira bisnes. Asal bunyi bisnes ke boleh. Jadi semua tu tekun akan pergi siasat. Nah, sebelum tekun nak dulu tu, pegawai tekun akan turun tengok. Okey. Baik. Ada satu soalan lagi. Ya. Yang berhormat. Tekun terima tak loan guna inden kelas kerja kelas G1. Kontraktor kerja pembinaan. Macam mana? Soalan dia, tekun terima tak loan guna inden kerja kelas G1. Kontraktor kerja pembinaan. Maksudnya apa tak jelas? Terima tak loan? Tekun terima tak buat loan guna inden kerja kelas G1. D1 tu apa? Untuk kontraktor kerja pembinaan. D1 tu maksud apa D1? G1. G1 tak kira. D1 tu bahasa kontraktor kecil lah kan? Ya. Ini akan cerita gini je. Asal nilai kontrak tak melebihi 100,000. Baik. Nilai kontrak tak melebihi 100,000 beres lah. Cuma tekun bagi 80% daripada nilai kontrak. Dan kira G1, G4 pun projek tu jangan lebih pada 100,000 je. Dan projek tu projek kerajaan. Bukan projek swasta. Baik. Okey, jelas Baik. Siapa dia yang tanya ni? Okey? Okey. Ada soalan orang tanya dekat chatting, Ustaz. Nama apa ni tak ingat lah. Bukit Besi dia apa? Lupa lah nama. Saya baca soalan Ustaz, awak tulis. Okey. Assalamualaikum YB. Suami saya ada tanah atas nama suami sendiri. Nak buat homestay, boleh tak buat pinjaman melalui tekun? Okey, boleh. Asalkan bunyi bisnes boleh. Tanah tu kita nak buat homestay kan. Jadi kita kena tulis dalam borang tu homestay. Homestay tak ada masalah. Dan kalau tanah tu milik suami, biar suami beri kebenaran pada kita. Sebab kebenaran nyatakan tanah dia ni boleh digunakan untuk buat homestay. Okey, soalan kedua saya tanya ni daripada Muhammad Azuddin Ismail. Jika nak buat pinjaman untuk membuat kedai, perlu bina dahulu sikit atau boleh terus membuat pinjaman? Dia ada dua. Kalau orang nak mula perniagaan, dia tak perlu ada binaan. Cuma dia ada bukti lah sikit lah. Tapi kalau orang yang dah ada perniagaan, dia kena ada lah kedai dia dah tu. Sebab dia ada SSN dah kan. Bila tekun kita tengok tu, biar ada dah. Orang panggil bukti bahawa dia telah berniaga tu. Kena ada. Sebab dia kira tu, dia tu orang nak mengembangkan perniagaan tu. Kalau orang nak memulakan perniagaan, spin tak dia. Tu baru orang nak start. Kalau orangnya dah ada perniagaan, dia kena minta tekun niaga lah. Dan bila ke siasat tu biar ada lah.
panggil bukti bahawa dia telah berniaga tu. Okey, jelas tak? Kita kata kita nak beli van. Boleh tak van untuk niaga? Boleh je, tapi tekun bagi cash. Patutlah kita nak beli van ke, nak beli apa tu. Okey. Tak apa sih. Ada lagi? Ada lagi? Kita kira gini je lah. Kalau ada lagi soalan-soalan yang terkeluar malam ni, Ustaz Wazi minta kumpul belaka, WhatsApp kan. Lepas tu nak tanya saya. Beri jawapan secara bertulis. WhatsApp pada Ustaz Wazi ya. Ataupun pergi je pejabat tekung kat Taman Semarok tu. Okey, ni nak tanya ni sir. Assalamualaikum. Kalau kita nak buat yang produk temang tekung tadi. Temang tekung, okey. Temang tekung. Dia ada syarat umur tak? Sahabat 18 hingga 60. Umur dia macam ni 18 hingga 60 juga ke? Okey, Ana tak perjelaskan lagi dari segi konsep syariah tekung. Terlupa tadi. Okey, saya cerita sikit. Rekah ceritanya tawarruk. Kita ada dua konsep syariah. Satu Qadhu Hasan. Qadhu Hasan ni 10,000 bayar 10,000, tapi tak banyak skim Qadhu Hasan ni. Antaranya CBRM, Mobile Prono 2 tadi. Yang kedua kita berasaskan tawarruk. Tawarruk ni konsep tawarruk iaitu tekung akan ambil keuntungan dan ada proses jual beli berlaku. Untuk makluman di Tekun Nasional ni kita dah mulakan produk berasaskan syariah pada tahun 2017. Kita lantik Ustaz Nazri Cik sebagai konsultan yang buat produk syariah tekung, dan bermula 2017 semua produk tekung adalah berasaskan patuh syariah. Berdasarkan kepada pengesahan daripada Ustaz Nazri Cik lah. Jadi Ustaz Nazri Cik ni Ustaz Wazi kenal lah. Ustaz Nazri Cik ni orang mana tau? Orang mana? Ketua Pegawai Syariah Bank Islam Malaysia. Jadi pada 3 Februari baru ni, 3 Februari 2020, baru 2 minggu lepas. Tak sampai 2 minggu lagi, kita lantik Ustaz Nazri Cik sebagai pengerusi panel syariah tekun bersama dengan 3 orang sahabat lagi. Okey, ada 4 orang semua. Dia akan pantau produk syariah tekun ni. Dan di tekun sendiri kita ada jabatan syariah. Ketua dia orang Dungu. Ketua jabatan syariah ni. Bekas pelajar Kostak Kapur Raja. Anak murid Ustaz Zaman tak boleh. Ketua syariah tekun ni. Okey, jadi tawaruk ni saya ringkas gini. Mana kita buat permohonan dengan tekun. Tekun akan proses permohonan kita sini. Kemudian sesar. Tekun akan guna PT dia dulu. Kita kata kita pohon 10,000 lah. Kita pohon 10,000. Tekun akan guna duit tekun dulu untuk beli produk di Bursa Suq As-Silak. Bursa Suq As-Silak ni satu bursa yang di dalamnya ada pembekal dan ada pembeli minyak sawit. Antara pembekalnya ialah Felda. Jadi tekun ni antara pembeli produk. Jadi kita beli dengan contoh kita kata beli dengan Felda lah. Bursa Suq As-Silak ni satu aplikasi internet lah untuk mengumpulkan pembekal dan pembeli. Jadi kita tekun akan beli dengan harga 10,000 dengan Felda, dan dia akan jual balik kepada kita dengan ambil keuntungan 4%. 4% setahun. Maknanya 4% kali 10,000 kali berapa tahun kita nak bayar. Kita kata nak bayar 5 tahun. Jadi 4% kali 10,000 kali 5 tahun maknanya 12,000. Jadi untung bersih, untung yang tekun ambil 2,000. Dia akan jual balik barang tadi kepada kita. Dia beli dengan PT dia dulu, jual balik kepada kita dengan harga 12,000. Dan kita bayar secara berangsur dan dipindah milik kepada kita. Ada dengan surat transaksi transaksi jual belilah dengan si orang akad lah, tapi bukan dalam bentuk lisan, dalam bentuk dokumen lah. Kita sign semua. Bila dah jadi milik kita, kita akan lantik tekun sebagai wakil pada kita untuk jual balik barang tadi ke satu syarikat lain dalam bursa tadi dengan harga 10,000 dengan persetujuan kita lah. Jual dengan 10,000, jadi 10,000 itulah yang diberi kepada kita. Itu konsep tawaruk yang diamalkan dalam tekun yang menjadi amalan sebahagian besar daripada institusi kewangan Islam. Okey, secara ringkas Ana cerita. Okey.
Jadi soalan berkait dengan apa? Dengan 4%. Cuba bagaimana nak kira 4%? Jelas tu lah. 10,000. Contoh kita kata kalau kita sepatut bayar 5 tahun. Tiba-tiba kita sepatut bayar 12,000. Tak. Tiba-tiba kita boleh selesaikan hutang tadi dalam masa 3 tahun. Jadi 4% kali 10,000 kali 3 tahun. Baru berapa? 11,200 lah. Sepatut kita bayar 12,000 tapi oleh kerana kita bayar cepat 11,200 je, kita kena bayar 800 lagi tu Tekun akan bayar rebate. Bayar rebate. Jadi kita hanya bayar 11,200. Okey, jelas? Jelas. Okey, ada lagi orang tanya? Apa dia? Buka lagi. Ni kalau MPKK nak niaga ni dia boleh masuk dalam produk mana? Temang, tekung. Mana-mana boleh tapi atas nama individu, tak boleh atas nama organisasi. Atas nama individu Individu. Pengurusi nak niaga, pengurusi apa hong? Koperasi pun tak boleh. Kecuali ahli koperasi pun secara individu. Ya. Okey, jelas tu. Buka tu. Sabri dia nampak nak cakap tu. Kontraktor kita. Kontraktor ramai apa hong? Ya. Di satu jenis niaga-niaga projek kecil endang. Saya dah lama dah tak bayar hutang tekun tapi saya nak pinjam lagi boleh tak? Kalau ada hutang tertunggak tak boleh lah 6 bulan ke atas. Kalau kita tak bayar 6 bulan ke atas dah tak boleh lah. Kena bayar dulu lah. Kalau ada surat lawyer lagi tak boleh. Kena bayar dulu. Ya. Okey, kita buka lagi. Amal tu yang tu peniaga kita sebenarnya ramai di Domplo Gading ni tak macam setiu dia. Tapi kita ambil peluang. Kita buka soalan. Boleh pertanian pun boleh, peternakan pun boleh, apa-apa. Dah lama tak bayar tu tak dapat surat daripada Tekun ke? Ada surat lawyer daripada Tekun? Okey, ada. Tak dapat surat tak dapat. Belum dapat surat lagi ya. Belum dapat surat lagi. Saya kena lesar dulu ke baru boleh buat permohonan balik ke? Dah lama dah tak bayar? Lama dah. Berapa tahun dah? Berapa tahun memang lama dah. Dia akan sakok tu kalau 6 bulan kata dia akan sakok. Dia bayar dulu lah. Lesar dulu ke? Sesar dulu. Lesar dulu boleh buat permohonan. Jadi rekod bayaran balik tu memang akan diambil kira oleh Tekun. Kalau rekod kita bersih, bayar je lah. Kalau acak kali sangat tertungguk, mungkin menjejahkan jugalah. Ya. Kalau buat pinjaman contoh dalam tempoh 5 tahun, ialah sepatut bayaran Tekun ni setiap bulan. Dalam agreement kita tu, kita dah wajib apa kita nak bayar, contoh kita kata nak bayar 200 bulan. Kena bayar 200 bulan. Jadi kalau 6 bulan tertungguk, dia akan itulah. Jejahkanlah. Memang ada rekod sama dengan Tekun tu setiap bulan. Siapa dia bayar, siapa dia tak bayar. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya apa ni berkenaan dengan geram Ustaz. Kata Tekun ada juga dalam bentuk geram kan? Tak. Bukan Cik Manang. Geram tu kita dapat daripada kerajaan. Bukan kita bagi pada usahawan. Kepada usahawan semua sama ada pinjaman atau pembiayaan. Pinjaman ni hak kita kata tak perlu bayar, tak ada cah tu. Pembiayaan ni ada cah ni. Jadi kita dapat geran daripada kerajaan tapi kita keluar pada usahawan tak ada bentuk geran. Semua dah bentuk pinjaman atau pembiayaan. Jelas dah? Yang kedua, kelulusan tu adakah di peringkat pejabat? Contoh di Kuala Negeri saja ke
ataupun melibatkan tekun di peringkat pusat? Kelulusan di peringkat Sebab SQ. SQ. Permohonan semua akan disubmit ke SQ peringkat SQ di Kuala Lumpur. Kelulusan pada SQ. Baik, jelah. Terima kasih. Cuma pejabat tekun daerah ni, tekun negeri, dia submit borang kita lah ke SQ. SQ yang akan meluluskan. Berdasarkan pada cadangan daripada daerah tekun lah. Daerah ni dia ambil maklumat je. Dan permohonan sekarang boleh dibuat sama ada melalui manual, datang ke pejabat tekun berdekatan ataupun secara online. Boleh buka portal tekun lah. Tekun government. Tekun gov.my rasa. Ya, akan audit sokmo ni setiap bulan dia akan tengok kita bayar ke tak. Malah dia akan tengok sokmo lah bayaran kita. Sepanjang 5 tahun tu. Okey. Okey, kita masih lagi terus buka soalan. Kita boleh ajukan pertanyaan lah pada yang berhormat. Kita berhenti 10.30 lah. 10.30 kita berhenti. Kalau ada soalan lain, minta WhatsApp aku Ustaz Bozi. Nanti Ustaz Bozi WhatsApp aku start balik. Kita buka lagi 1-2 soalan. Dia tak akan datang semua. Dia datang mula-mula tu je. Lepas tu bayaran balik kita okey terus. Tak ada lah mari semua tak pulang. Masa nak luluh tu dia kena kita tengok. Apa tu tak tengok lah. Okey, kita buka lagi. 1 soalan lagi kok. 1-2 soalan lagi. Ini peluang ni terbaik sebab kita bersama dengan pengurusi tekun sendiri ni. Okey, tak ada dah. Tak ada dah ke? Siapa yang ada soalan lagi atas lah bentuk WhatsApp ke Ustaz Bozi. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah kita telah banyak mendengar penjelasan daripada yang berhormat tadi, dan juga kita telah pun dengar jawapan kepada pengurus tekun negeri Terengganu, orang Teluk Pasu tak? Orang Pulau Gading tak? Ustaz Bozi kenal tak? Upaya Datu tak? Apa? Itulah Cik Ghazali tu tak? Teluk Pasu. Dia kenal Ustaz Bozi. Teluk Pasu kahwin dengan orang Tanjung Satu. Orang Tanjung Satu. Direct dengan dia lah bapak ni. Tanya. Nama apa? Ghazali. Ghazali. Dia kenal pun Ustaz Bozi. Okey, jadi dia meninggal leukemia. Tu. Nama Ghazali. Ya. Kenal. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita setakat ni lah. Boleh tu? Ke ada soalan lagi? Okey. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp lah. WhatsApp tu kepada saya sendiri ataupun kepada pejabat DUNG lah. Berkenaan dengan perniagaan kita, pinjaman dan sebagainya sebenarnya untuk apa ni kita buat malam ni taklimat untuk memudahkan kita dan untuk kita kena pasti peluang-peluang yang ada. Jadi saya rasa terima kasih. Boleh tutup setakat ni. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.